Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Da'i Fahmi sebagai moderator anda untuk rancangan kita pada pagi ini, iaitu tak lain dan tak bukan, iaitu rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda moga-moga baik-baik sahaja di musim kita sekarang ni, musim COVID-19. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suka saya nak ingatkan topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan akidah, iaitu bisikan iblis. Bunyi pun dah seram dah. Tajuk kita pada hari ini adalah merupakan tajuk yang akan dikupas oleh Ustaz kita sebentar saja lagi yang saya akan kenalkan. Jadi pada hari ini tanggal 16 Ogos 2020 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1441 Hijrah. Saya doakan anda semua moga-moga kita dapat terus menimba ilmu dan juga beramal dengan apa yang akan kita dengar dan juga apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang saya maklum tadi, topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan bisikan iblis. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3 dan juga TV9. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya seperti biasalah, kami moderator tidak akan berseorangan. Saya bersama dengan ustaz yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat kenali, tak lain dan tak bukan, iaitu ustaz kita yang akan mengupas topik kita pada hari ini, iaitu Ustaz Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih banyak. Dah lama betul tak jumpa Ustaz? Ya, makin segak Da'i Fahmi. Alhamdulillah Ustaz. Saya pun rasa makin sihat Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Semakin selama kita PKP ni rasanya banyak menternak lemak Ustaz. Jadi Ustaz, alhamdulillah hari ini pun siaran pertama saya setelah PKP. Jadi kita tak nak membuang masa lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak terus ke topik kita pada hari ini. Tapi kita tak nak mengupas terlebih mendalam lagi tentang topik kita pada hari ini, iaitu bisikan iblis. Kita nak ke mukadimah dahulu berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jadi Ustaz dah bersedia Ustaz? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz persilakan untuk memulakan kita punya topik kita, mukadimah untuk topik kita pada hari ini, iaitu bisikan iblis. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wa nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya muliakan adinda saya Da'i Fahmi selaku moderator, terima kasih banyak. Segak nampak ya. Alhamdulillah. Sikit dari saya kot. Macam mana? Ustaz dia segak lagi Ustaz. Seterusnya kepada rakan-rakan kru penerbitan Tanyalah Ustaz yang dihormati dan seluruh para alim ulama, asatiza, tuan-tuan guru di luar sana, dan juga ibunda saya yang saya nak mohon kepada seluruh rakan-rakan penonton, moga untuk dapat doakan kesihatan ibu saya dalam keadaan yang baik insya-Allah. Dan juga bersempena dengan topik kita di bawah silibus akidah ini, kita akan bicarakan tentang bisikan iblis. Bisikan iblis. Dulu zaman saya belajar di Mesir, kami dulu kadang-kadang rindu masakan Malaysia, kita buatlah nasi lemak. Lepas tu nasi lemak dia tak akan lengkap tanpa sambal dengan ikan bilis. Tak apalah. Kita pun buat masak sikit-sikit lebih kurang, bagilah kawan-kawan Arab ni makan. Yang nasi, yang sambal, Arab tu biasa. Cuma ikan kecil tu dia terkejut sikit. Dia tengok ikan ni, dia tanya, "Ya Ilyas, Syaza, ni nate gapo dia ni ni ikan apa kecil ingat ni? Ikan dia besar-besar, ikan kecil-kecil. Dia ikan apa kecil ingat ni?" Kita kata bilis.
Dia bunyi Arab lah sikit. Bilis, kita kata dia bilis. Terkejut dia Da'i Fahmi. Dia kata iblis. Dia kata iblis dah mengecik dah, dia kata. Orang Malaysia makan iblis dahsyat dia kata. Lah bilis. Dia salah dengar. Okey. Baik, jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Berbalik tajuk kita iaitu bisikan iblis. Izinkanlah saya untuk memulakan bicara kita ini dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menerusi surah Al-A'raf ayat 200 hingga ayat 202. Mudah-mudahan kita ambil iktibar bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan bisikan dari syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Sedang saudara pengikut-pengikut syaitan dibantu oleh syaitan-syaitan itu dalam melakukan kesesatan. Kemudian mereka tidak berhenti-henti melakukan perbuatan yang sesat lagi menyesatkan. Surah Al-A'raf ayat 200 hingga ayat 202. Dari ayat ini, Da'i Fahmi dapatlah kita belajar beberapa perkara. Antara lainnya ialah Allah mengingatkan bahawa kewujudan iblis maupun konco-konconya juga di kalangan syaitan itu sememangnya ada sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga iblis dan juga syaitan ini ada hasutan dia, ada bisikannya yang insya-Allah kita akan bincangkan bentuk-bentuk bisikan dan hasutan, apakah bentuk tipu daya, dan mungkin kita akan bincangkan juga tengok apakah perbezaan di antara dua dorongan. Suatu dorongan nafsu, yang keduanya juga dorongan ataupun bersifat bisikan iblis itu sendiri. Apa beza dia? Kedua-duanya menyeru ke arah kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak, mendorong seseorang itu buat benda jahat. Iblis pun ajak buat benda jahat. Di mana dia punya perbezaan dia? Mungkin kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Jadi, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah mengingatkan bahawa makhluk iblis, syaitan sememangnya ada, dan bisikan itu juga perkara yang tidak mustahil. Yang kita senantiasa akan ada sajalah bisikan-bisikan halus yang kita tidak dengar secara telinga. Maksudnya kalau dengar, lari kita. Jangan semayang. Wow, lari. Siapa pula, tok mana pula menjerit kata bisik ke telinga aku ni. Tapi dia secara halus. Ada ulama kata dia halus tu ke hati. Maknanya bisikan halus dia tu terus ke hati kita. Yang membuatkan kita rasa terdorong. Tadi tak terfikir pun nak buat, tiba-tiba terasa terlintas nak buat. Maka lintasan, bisikan, hasutan, ini yang kita akan bincangkan supaya kita ni dapat dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala daripada sama ada tipu daya, bisikan maupun tipu helah iblis, syaitan laknatullah. Cuma menariknya untuk kita belajar bersama-sama Da'i Fahmi dan juga para penonton, bila kita sebut berkait tentang iblis ini, iblis maupun sifat ablasa ini satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dahulunya dia merupakan suatu golongan yang dia ini golongan yang sebarih dengan para malaikat. Iblis ni dulu
yang asal namanya Azazil. Itu nama asal dia, Azazil. Dia dulu sebaris dengan malaikat. Satu level lah. Satu label dengan malaikat dulu. Masya Kan dengan adalah dia punya apa tu kita kata job scope ke ataupun kita kata dia punya kerja dia yang tersendiri. Namun keingkaran yang kita dah biasa dengar dalam Quran yang dah dibicarakan di sana sini tu akhirnya menyebabkan dia jatuh jadi al-mublisun, iaitu makhluk yang berputus asa. Tapi satu yang saya nak kongsi dengan para penonton di awal ini, yang dikatakan iblis itu dia ada beberapa perangai. Kurang lebih saya nak kongsikan di awal ini ada 5 perangai utama paling jelas atau dengan izin obvious. Yang paling jelas orang kata ya, paling terang-terang nampak itulah iblis ada 5. Ada 5 sifat pada dia. Bukan sifat fizikal, tetapi sifat perangai dia itu yang kita nak pelajari, yang kita siang malam benci, yang kita katakan bahawa innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan, termasuk juga iblis itu adalah musuh kamu yang nyata itu. Walau kita memusuhi, dalam tak sedar, kita ada perangai-perangai dia. Na'udzubillah. Apakah perangai-perangai tersebut? Kurang lebih ada 5. Banyak. Kita kongsikan 5. Pertama sekali, iblis ni, dia perangai dia cepat putus asa. Dia cepat sangat berputus asa. Putus asa dari segi apa? Putus asa dari minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cepat sangat berputus asa. Maknanya kita dalam hidup ni tak kisah. Dalam usaha, dalam kita mencari rezeki ke apa, jangan mudah sangat putus asa memperbaiki kelemahan kekurangan diri ke apa. Namun bagi iblis, dia berputus asa daripada minta ampun pada Allah. Dia ada manusia kadang Daif Fahmi, bila hidup dah terjerumus dengan maksiat lama sangat, dia rasa macam susah Ustaz, Tuhan tak ampun dah saya ni, banyak sangat dosa saya ni. Tuhan tak ampun dah, banyak sangat. Saya dosa daripada muda. Tak, macam manalah Tuhan ampun. Dia fikir ke situ. Jadi kita nak berpesan kepada kawan-kawan yang pernah berpahaman begitu, istighfar, taubat, minta ampun pada Allah. Kerana sifat begitu sifat iblis. Berputus asa daripada minta ampun pada Allah. Pertama. Yang keduanya ialah iblis ni dia menyesal. Dia kuat sangat menyesal. Menyesal dalam keadaan apa? Dia menyesal khususnya dia seolah-olah dia rasa dia disaingi oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana penciptaan Nabi Adam, lalu Allah Ta'ala pun suruh sujud hormat, termasuk malaikat semua, illa iblis kan, kecuali iblis yang tak mau sujud sebab bagi dia, ini satu ancaman bagi dia, pesaing bagi dia, menyesal. Yang ketiganya sifat iblis, dia cepat sangat kecewa. Kalau tadi putus asa, yang ni cepat sangat kecewa. Yang keempat, memprotes Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Kerjanya ada sajalah yang tak kena dengan iblis ni. Ada nak memprotes Allah Taala. Ada di kalangan manusia ni dah mula agaknya belajar dah makin tinggi, mula nak memprotes hukum-hukum Allah. Ada. Dia seolah-olah dia rasa dia dengan Tuhan dia lagi cerdik. Ada? Dia macam tu. Seolah-olah macam kita biasa dengarlah ayat ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirmankan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia tak mau. Sampai Allah Taala tanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, apa yang menghalang engkau daripada mengikut suruhan Allah? Lalu kata iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lagi bagus daripada Adam, aku daripada api, dia daripada tanah. Ini komplain lah. Ni orang yang engkar, memprotes Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita semayang siang malam ni untuk apa? Untuk apa itu yang letih tu. Kenapa kita kena semayang Ustaz? Kan, kalau Tuhan nak bagi nikmat tu bagilah, nak kena semayang pula. Dia memprotes. Samak ni kenapa nak kena air mutlak, lepas tu kemudian bercampur dengan air bercampur tanah pula lagi. Apa Ustaz? Kita pakai sabun lah, wangi apa? Air tanah ni bukan zaman padang pasir. Dia mempertikai, nak memprotes Allah Taala, itu perangai iblis. Kita tak kata dia iblis, tapi itu perangai iblis. Dan yang kelimanya ialah iblis ini tak tahu berterima kasih. Tak tahu berterima kasih nikmat Allah menjadikan kita, termasuk dia tu sendiri Allah ciptakan. Tak berterima kasih. Sepatutnya ada rasa terima kasih Allah menciptakan, menghidupkan di atas dunia ni, langsung tidak. Sebab itu dalam Quran berulang kali Allah Ta'ala menyebut,
Kalau kalimah iblis sahaja dalam Quran ada 11 kali. Dan kalimah syaitan sama ada mufrad maupun jamak diulang Allah Ta'ala dalam Quran sebanyak 88 kali. Kerana ini sebagai satu peringatan, jangan terjebak, jangan terikut dan jangan sama sekali engkau jadi sebagaimana musuh Allah Ta'ala dan juga musuh orang beriman ini, iaitu iblis maupun syaitan. Sekadar mukadimah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Mukadimah yang cukup cantik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, jadi kita Ustaz dah ada soalan daripada para penonton kita daripada FB kita Ustaz. Okey. Daripada saudari Khadijah Hassan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ustaz, soalan saya, benarkah tugas iblis sentiasa menghasut anak Adam tak kira masa dan ketika baik orang beriman ataupun jahil? Benarkah iblis masuk dalam salur darah manusia dan sentiasa mengganggu hati manusia? Benarkah begitu Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari kita, saudari Khadijah Hassan kerana sudi bertanyakan soalan yang merupakan soalan sulung kita untuk pagi ini Ustaz. Jadi Ustaz, benarkah syaitan ni suka sangat menghasut anak Adam dan juga duduk kat dalam salur darah kita Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih banyak ya. Khadijah Hassan, terima kasih kerana yang mengajukan soalan. Dan sebenarnya saya nak beritahu juga pen yang saya guna ni pun dipinjamkan oleh Puan Khadijah juga. Tapi dia duduk di Bukit Badung. Bukit Badung hijau. Terima kasihlah bagi pinjam pen. Tidak menggagau cari pen nak tulis nota ceramah pagi ni. Terima kasih ya Cik Jah ya. Okey. Promote pula ya. Soalan bagus. Sebab apa? Bila kita sebut berkait tentang iblis dan syaitan, ingatlah teman-teman, sahabat-sahabat para penonton yang dimuliakan Allah. Iblis maupun syaitan, dia ada dua golongan paling dia sasarkan. Paling dia suka dua golongan untuk nak ditipu daya. Dua golongan, ingat. Pertama sekali, iaitu orang jahil yang suka beramal. Yang kedua, ulama yang lalai. Ulama yang lalai. Okey, kalau golongan manusia yang dah macam-macam jenis ini, saya kira para penonton sedia maklum, penceramah ke, orang biasa ke, orang masjid ke, orang yang kaki dandut ke apa semua, itu semua kita sedia maklum dah. Tetapi yang perlu saya nak tekankan di sini dalam ruang kesempatan ini ada dua. Pertama sekali, orang jahil yang suka beramal. Syaitan cukup suka. Kau jahil tapi kau suka beramal. Aku suka engkau ini. Sebab kau beramal dalam kejahilan. Orang lepas semayang asar, bangun semua balik. Dia bangun semayang lagi. Orang tanya dia, kau semayang apa ni lepas asar ni? Ini Ba'diyah asar. Ba'diyah asar. Elok sangat. Syaitan cukup suka buat-buat macam ni. Kau rajin tapi kau tak ada ilmu. Malah nak menuntut ilmu tapi kau rajin. Terlebih rajin. Terlebih rajin tapi ilmu tak ada. Syaitan sangat suka. Dan yang keduanya, ulama yang lalai. Maknanya, ni beza pula dengan tadi. Kalau tadi orang yang tak ada ilmu tapi kuat beramal. Beza dengan yang ni pula, dia ulama, dia orang ada ilmu. Allah, dalil penuh di mulut. Dalil ke, ayat Quran ke, segala bentuk segi ilmu dia ada. Tapi dia pun lalai. Dia lalai sikit. Maknanya dia sendiri pun barangkali tak beramal dengan ilmu dia. Dia sendiri pun cakap tak serupa bikin. Ini syaitan suka. Pasal orang macam ni, syaitan boleh manipulate. Maknanya boleh pemain dengan dia. Ustaz, kau cakap macam ni nanti kau akan dapat banyak. Itu dunia kau boleh dapat banyak. Kau cakaplah macam ni nanti. Kau jangan cakap. Memang itu betul. Memang itu haram. Tapi you jangan cakap haram sangat. Bagi bunyi halam sikit. Bagi halam sikit dah. Jadi ini memang target sasaran syaitan dan iblis. Maka ingat teman-teman yang dirahmati Allah. Maka kalau ditanyakan bentuk tipu daya syaitan maupun iblis juga menerusi salur darah manusia itu, ya memang benar. Dia mengikut dalam salur darah manusia ini. Memang diikut sekali. Maknanya sampailah ke hati manusia. Membisikkan kejahatan. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan bagaimana iblis ini ketika mana dia nak dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat lagi dia bagi ucapan. Dia kata, qala rabbi bima aghwaytani la uzainanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, Tuhan, disebabkan engkau aku jadi sesat. Tengok.
dia dahlah buat masalah. Dia boleh menyalahkan Allah Taala. Itu banyak manusia kadang-kadang dalam kehidupan perangai macam tu. Apa-apa berlaku, ni Tuhan takdir, Tuhan punya pasal ni. Kalau aku tak datang masjid, mesti motor tak hilang. Dia pun, apa masalah kau? Motor tu pun kalau duduk di rumah diam-diam, kalau penyamu nak datang juga. Betul. Jadi perangai iblis apa lagi? Boleh jadi nota tambahan ya. Suka menyalahkan. Pertama dia menyalahkan Allah Taala pula tu, tak malu yang menjadikan dia. Ustaz ni macam membawang syaitannya. Lah, ni bukan cerita membawang. Dia memang kebenaran lah ni. Lagi apa lagi? Dan dia kata wala uwiyannahum ajmain. Dan kata iblis, aku akan sesatkan manusia ini ajmain. Bila kata ajmain ini, maknanya kalau dalam tafsir Ibn Katsir, segenap lapisan masyarakat akan diserang, akan ditipu daya oleh iblis dengan pelbagai bentuk penipuan dan tipu hela maupun bisikan. Itulah dia. Baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak berehat dulu. Rehat dah. Sebentar lagi, selepas lagi kita rehat, kita Ustaz sambung balik tentang soalan Khadijah Hassan berkenaan dengan adakah syaitan ni duduk dalam salur darah manusia. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan suka saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, topik kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan akidah, iaitu bisikan iblis. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun di WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi Ustaz, kita nak sambung balik persoalan daripada saudari kita tadi, daripada saudari Khadijah Hassan. Satu lagi soalan yang diutarakan adalah berkenaan dengan adakah benar jin ataupun iblis ini duduk di dalam salur darah manusia? Dan saya tambah sikit, kalau betul jin atau iblis ini duduk di dalam salur darah manusia, boleh sebabkan apa-apa penyakit, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih banyak. Silakan. Baik, bagi menyambung perbincangan kita tadi berkait tentang bagaimana iblis itu maupun syaitan boleh bergerak dalam salur darah manusia itu, ya, memang jawapannya ya. Namun, satu perkara yang perlu kita ketahui bahawa ketika mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada ketika itu dalam bentuk jasad, iblis ni dia ada melihat, dia ada mengintai-ngintai, dia tengok pada tubuh manusia ini ada tak ruang-ruang yang dapat dia masuk. Iaitu dia lihat, dia tengok ada satu rongga, ada satu ruangan yang kalau dia boleh masuk pada laluan itu, iaitu bahagian hati. Dan kalau kita lihat juga perbincangan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, di antara 7 pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia ini ataupun masuk ke dalam tubuh manusia ini, ada 7, ada banyak. Saya kongsikan satu saja, iaitu di antaranya pintu yang paling besar sekali syaitan untuk masuk ke dalam jiwa manusia, ke dalam hati manusia. Di antara 7 itu, pertama paling besar sekali agak apa? Pintu apa? Pintu agak-agak lah ya. Pintu hati. Pintu hati. Dia memang semua pintu tu menuju ke hati. Sebab iblis dia nampak dah hati ni tempat dia boleh masuk. Tapi maksud saya di sini adalah pintu kemarahan. Oh, sifatlah. Ya. Kan, pintu marah.
Maknanya pintu marah ni adalah pintu yang paling besar. Maknanya nak kata smart tag ke macam mana? Dia paling cepat. Express. Dia zoom, dia boleh masuk terus. Direct terus. Marah datang terus masuk. Kalau pintu-pintu yang lain, dia agak pintu kecil sikit. Dia agak nak masuk tu disempit sikit. Tapi kalau marah, sebab itu Imam Al-Ghazali menggariskan pintu paling besar sekali adalah pintu kemarahan ataupun babul ghadab, pintu marah. Bila pintu marah itu dia terbuka, artinya seseorang sedang marah, maka disitulah peluang yang diintai oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia. Sebab itu Daim Fahmi, kebanyakan kalau kita tengok orang-orang yang nak hantar benda jahat, yang nak kirim benda tak baik yang jahat kepada seseorang yang lain, kebiasaan dia akan mengundang marah dulu pada orang tu. Betul. Dia akan mengundang marah orang, dia akan cari pasal dengan orang tu. Once orang tu marah saja, cantik masuk. Dia akan masuk dalam hati seseorang. Dia akan bagi orang tu marah dulu. Marah, tak puas hati. Macam-macam lah kisah kita pernah dengar ya. Dia baling ayam yang ditikam ke rumah, disimbah cat. Dia bagi orang tu marah. Dia bagi orang tu marah. Marah. Dan kalau cerita P. Ramlee, marah kena jual. Ini marah kena serang. Serang dek syaitan. Marah tu datang, syaitan masuk. Sebab itu Nabi SAW, Nabi sayangkan umat. Berulang kali Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Rupanya dari kemarahan membuka pintu syaitan masuk merosakkan kita. Maka selanjut daripada itu, boleh tanya kepada guru-guru yang lebih alim lah. Maknanya boleh mendatangkan penyakit yang bersifat batin ataupun penyakit-penyakit yang bersifat zahir. Ada juga pendapat yang macam-macam mengatakan bahawa orang yang angin ahmar dan juga penyakit yang ketika senja maghrib datang pun dia boleh jadi tak menentu keadaan emosi, tak menentu tekanan seorang-seorang ataupun boleh jadi kemurungan. Juga boleh yang diakibatkan daripada makhluk syaitan ni. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Facebook juga, pada saudara Liis Kalman. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru produksi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalannya, apakah tanda-tanda seseorang itu dikuasai syaitan? Dan kedua, bagaimanakah hendak membezakan antara bisikan hati dan juga bisikan syaitan? Mohon pencerahan, syukran, jazakallah khairan kathiran. Terima kasih juga kepada saudara kita Liis Kalman kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, ada dua soalan. Apakah tanda-tanda seseorang itu dikuasai syaitan, Ustaz? Persilakan. Ya, terima kasih banyak. Begitu banyak sekali tanda-tanda atau kalau manusia ini simptom. Kalau penyakit, virus, bakteria, kuman, kalau dia kena pada siapa-siapa, dia akan nampak simptom-simptom pada dia. Sama ada demam, batuk, sesema, lemah tubuh badan, mata pun tak larat nak angkat. Tapi ini bukan sebab kes baru bangun tidur. Dan ni, kalau kena kuman tu dia tak larat, dia semacam orang baru discharge hospital, dia tahulah. Tapi tanda yang paling jelas sekali orang yang terkena hasutan syaitan ni apa dia? Paling jelas sekali, dua yang paling kita ketara kita boleh nampak pada dia. Pertama sekali, malas pada ibadat. Kedua, ligat pada maksiat. Sedap ni buat ayat Facebook ni. Allah. Macam pantun kan, macam pantun. Pun ada ad kat belakang. Sekali lagi saya ulang ya para penonton semua. Apa dia tadi tu? Malas. Ya, malas tadi tu. Malas pada ibadat. Kan. Pertama sekali, dia malas pada ibadat. Kalau ibadat ni Allah tu tak larat. Para penonton jujur lah. Pernah tak kita baru nak buka Quran. Baru bismillah. Menguak kat 3-4 kali dah. Bismillah. Lepas tu jenis semayang isyak tengah malam pukul 12 pula. Lagi menguak. Allahu Akbar. Menguak. Dia jadi tak larat, dia malas. Ni baru tengok tanya ustaz ni tak tahulah dekat ke jauh dia tengok ustaz ni. Tak kena gaya terlena terpadam tak tahu dah habis rancangan dah. Dia benda baik dia rasa dia malas, dia rasa berat. Orang ajak jom ada kuliah malam ni, ada pengajian kitab. Tak apalah sila dulu. Sila. Jalan dulu. Insya-Allah lepas kiamat lah kita jumpa. Pula dah macam tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, simptom, tanda-tanda orang kena hasutan syaitan ialah ligat pada maksiat. Kalau bab maksiat laju, tak payah suruh. Tak payah nak bagi dalil. Tak payah. Dia dulu pergi. Malah dia yang tukang promotnya tu. Kalau benda tak elok.
cerita kata pensyarah kita baru ni bercerai. Yo, kok aku agak dah. Itulah rajin sangat bagi markah rendah kat student. Tuhan balas. Dia membawang, menghalia, apa lagi? Kan? Mengutuk orang, menghina orang, dia sangat laju. Jadi kalau berbalik pada soalan sahabat kita Liz Kalman tadi ni, apakah tanda-tanda seseorang itu dikuasai syaitan? Dua yang boleh saya kongsikan tadi, boleh kita sebut semula para penonton. Pertama tadi apa dia? Malas pada ibadat. Malas pada ibadat. Kedua? Ligat pada maksiat. Sekarang siapa moderator ni? Bagus. Itu soalan pertama. Kedua, bagaimana nak bezakan antara bisikan hati, orang kata bisikan nafsu lah, ya, dan juga ya. bisikan syaitan, Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Soalan kedua ni pun bagus. Ramai yang tertanya-tanya. Bagaimana kita nak membezakan di antara pujukan nafsu dengan bisikan syaitan secara ringkas? Kerana saya ingat mungkin nanti kita boleh kongsikan lebih lanjut sebentar lagi. Nafsu ni, nak mudah faham, dia macam umpama budak-budak. Dia macam umpama permintaan budak. Selagi tak dapat, selagi tu dia duk nak itu, berguling atas lantai. Ayah tu pun menyesal, aku janji kata dapat gaji nak beli mainan. Dia berguling selagi tak dapat. Dia nak situ. Nak kereta, nak mainan, nak Spiderman. Nak. Dia guling tu. Selagi tak dapat. Tapi kalau syaitan, dia macam lalat. Dia lalat, kalau dia datang hinggap pada makanan kita. Kita syuh ke apa, dia lari kan. Agak-agak dia datang balik tak? Dia datang balik. Tapi dia datang arah lain. Sebab dia tahu dah kalau aku datang situ lagi. Saya pun tak faham sangat jiwa lalat. Tapi tapi kebiasaan kita tengok, bila kita syuh, dia lari, nanti dia akan datang arah lain. Makanan sama, tapi dia arah lain. Itu perbezaan. Nak senang faham, kalau nafsu macam budak, kalau syaitan macam lalat. Kalau nafsu tadi, selagi tak dapat, dia akan tengiang-ngiang. Katakanlah satu orang perempuan teringin sangat nak beli emas. Emas lah ya. Emas sekarang cukup seronok lah ni ya. Macam-macam je ni, pulut dakap lah, pulut kuning semua ada. Jadi dia duk tengok harga tengah murah pula. Padahal waktu tu dia tak mampu. Dia tak mampu nak beli, tapi teringin. Agak-agak apa jadi pada dia dan Fahmi? Nanti kan dia balik rumah, dalam perjalanan, dia nampak apa? Dia nampak emas tadi ya. Nampak emas tu lagi. Selagi tak beli, Terbayang-bayang. dia terbayang-bayang. Dalam semayang pun, nak dia semayang pula, dia tengok kawan sebelah pakai pakai gelang. Pakai gelang macam dia nak beli tu. Dia macam budak. Dia macam permintaan budak. Selagi tak dapat, lagi tu dia nak macam tu. Tapi kalau syaitan dia lain. Dia bisik kita buat satu benda macam ni, satu jalan, lalu kita menolak dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Lalu kita ni tak jadi dah. Tapi dia bisik ke arah lain pula. Allah. Mungkin barangkali kau tengok perempuan tu. Cun. Walau tunang orang. Tak apa, tunang orang belum kahwin lagi. Kita pun astaghfirullahalazim, tak boleh, aku ada isteri. Dia cucuk arah lain pula. Kau jangan. Bini kau pun bukanlah baik sangat. Dia nampak? Dia cucuk ke arah lain pula. Macam-macam lah. Jangan pula tanya saya macam mana Ustaz boleh tahu skrip syaitan ni. Lah kita hidup ni, kita boleh agak lah kan maknanya suasana ni. Tapi kalau anda nak lebih sedap, ada kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Itu lebih sedap lah kalau anda nak lebih mendalami tentang tipu daya helah iblis maupun syaitan, laknatullah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, saya ada soalan daripada diri saya sendiri Ustaz. Ya, apa tu? Kalau jin ni, kalau kita maklumlah, jin ataupun iblis, dia akan menghasut anak Adam ni sampai hari akhirat. Jadinya Ustaz, macam mana kalau kita pernah dengar tentang jin-jin Islam ataupun jin yang diislamkan ini, adakah bila mereka dah diislamkan, mereka berhenti masuk? Okey. Jadi itu yang pertama. Dan kat mana duduknya jin ini, jin Islam ni? Tapi sebelum Ustaz menjawab persoalan saya, kita ada soalan daripada pemanggil kita. Kita ada silakan. caller kita Ustaz. Boleh. Jadi kita persilakan pada caller kita. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
Ya. Dengar ya. Ya, dengar. Ya. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, saya Haji Tukinon. Ya. Waras, Wak. Waras daripada Skudai, Ustaz. Persoalannya, saya nak pendekkan saja Ustaz, banyak cerita pula. Ya. Persoalannya, yang pertama Ustaz saya nak tanya. Orang yang macam manalah Ustaz yang iblis syaitan ni tak boleh ganggu. Yang ni dia tak boleh memang tak kata orang kata tak telus ya. Dia tembak pun tak mati. Itu saja. Soalan yang kedua Ustaz, saya nak tanya. Iblis syaitan ni dia mengacau orang dewasa saja ke ataupun anak-anak yang kecil Ustaz? Itu saja soalannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wabarakatuh. Haji Tukinon, pemanggil tetap kita setiap hari Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, soalannya, orang yang iblis tak boleh masuk Ustaz, Ya. yang dikatakan tembak pun tak mati, ada tak orang macam ni Ustaz? Kalau ada, Okey. siapakah orang-orang yang macam tu? Sangat bertuah kan. Sebenarnya iblis sendiri dah bagi tahu. Dia sendiri dah bagi tahu ada golongan dia surrender. Ini golongan aku, tak boleh buat apa-apa. Tak lut, tak berkesan, tak memberikan apa-apa kesan kepada orang tersebut kalau aku cuba nak menghasut dia. Siapakah dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya. Orang-orang yang beribadah kepada Allah itu dalam keadaan ikhlas. Selesai. Itu jawapan dia. Maknanya orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa jua segenap kehidupan, aktiviti yang dia buat didasari dengan ikhlas, maka iblis tak boleh buat apa-apa. Betul. Kerana di situ adalah imun yang paling kuat. Suatu antibody yang sangat kuat yang tak mampu nak diganggu oleh virus dosa maupun kuman-kuman syaitan ini. Dia punya ayat tu nak bagi faham musim-musim COVID ni. Jadi maknanya para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ikhlaskan hati kita. Sebab itu dalam kitab-kitab fiqh pun banyak semua menekankan soal apa-apa pun bermula dengan niat dulu. Dan niat tu pula ikhlas kerana Allah, kerana daripada situ iblis maupun syaitan, sekali lagi saya sebut, tak mampu nak mengganggu gugat iman seseorang. Dia sangat kuat. Ada banyak kisah-kisah ulama-ulama terdahulu yang mana dia dulu nak tebang satu pokok, yang pokok itu disembah oleh orang-orang kampung, ialah buat perkara syirik. Tiba-tiba ada satu orang ni yang dia pun asalnya syaitan. Dia menjelma. Dia kata, "Tuan, apa sibuk sangat nak tebang pokok? Tak boleh tu pokok tu menjadi satu amalan syirik orang kampung. Tak boleh." "Tak payahlah tuan. Sekarang ni macam ni. Tuan balik dulu. Esok tengok bawah bantal adalah beberapa kepingan duit saya bagi nanti." "Sungguh kan ni?" Dia macam tu dah. Padahal masa awal dia pergi tu dia semangat tu. Kemudian dia tengok pagi esok ada sungguh. Ada sungguh. Dia transfer pergi bawah bantal. Bukan masuk akaun. Ada sungguh. Keesokannya lagi. Ada lagi. Tak lama selepas itu dia bangun pagi tengok bawah bantal. Tak ada duit dah. Mana? Ini orang tu menipu ni. tak ada duit pula hari ni. Dia pergi balik dan dia nak tebang. Dia nak tebang balik pokok tu. Orang tu cuba tahan. Dan dia nak cuba tahan, dan orang yang nak tebang tu dalam nak lawan tu dia sendiri pun kalah, dia pun jatuh. Dia rasa siapa aku kalah, lemah sangat ni. Allah. Dia kata, engkau dulu datang awal-awal niat nak tebang pokok ni memang tulus hati kerana Allah, tapi kemudian kau datang sebab kau marah duit tak ada. Kau tak ada duit, kau marah bukan lagi kerana Allah, kerana duit, maka kau jadi lemah. Apa pelajaran paling penting? Itulah sasaran syaitan, supaya manusia beralih niat dari Allah kepada yang lain, keduniaan, harta, apa sajalah selain daripada Allah, maka manusia akan jadi lemah. Dan soalan yang berikutnya apa tadi? Soalan yang kedua Ustaz, adakah hanya hasut pada syaitan ataupun jin ni hasut pada dewasa sahaja? Tapi sebelum Ustaz nak jawab soalan tu, kita nak berehat seketika. Rehat dulu. Kita kembali selepas ini untuk Ustaz mengulas lagi topik tentang bisikan iblis ini. Jadi kita kembali selepas ini, kita berehat seketika dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus kepada persoalan yang ditujukan oleh pemanggil kita sebentar tadi Ustaz, iaitu daripada Haji Tukinon. Yang soalan keduanya, kita tak habis lagi menjawab soalan yang kedua, iaitu orang banyak tanya, kalau jin dan syaitan ni dia hasut orang dewasa je ke? Kanak-kanak dia tak hasut ke? Jadi Ustaz, adakah ada pengkhususan dewasa sahaja ataupun kanak-kanak ataupun kedua-dua sekali Ustaz? Silakan. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, maknanya Allah Ta'ala sendiri rakamkan kata-kata iblis, kata dia, wala uwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka itu secara keseluruhan. Maknanya selagi mana engkau itu namanya anak Adam, keturunan anak Adam, cucu cici Adam ni semua, maka tak terlepas daripada godaan syaitan, tak terlepas daripada bisikan iblis itu sendiri, tak terlepas. Maka kalau ditanyakan golongan dewasa, anak-anak ni adakah ada pengkhususan dia? Jawapannya ada. Ada. Dia ada setiap. Kalau saya nak bagi mudah faham macam inilah. Sebenarnya syaitan-syaitan ni pun dia ada portfolio dia juga. Macam kita panggil apa? Dia ada job scope dia sendirilah. Dia ada tugas-tugas dia yang tersendiri. Kalau kita biasa dengar berkait tentang malaikat, malaikat Israfil, malaikat Jibril, yang kita biasa dengar. Ada tugas-tugas dia. Malaikat dan nama-nama tugas. Mungkin nanti ada kesempatan insya-Allah para penonton jangan terlepas. Saya nak kongsikan nama-nama syaitan dan juga tugas-tugas dia. Dan dia punya peranan-peranan dia itu. Namun kalau ditanyakan berkait tentang budak-budak, ada juga syaitan yang ganggu budak-budak, dipanggil Ummu Subyan. Ummu Subyan. Sebab itu saya cadangkan beginilah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 36, jadikan ini sebagai doa. Tolong jadikan dia sebagai doa. Ayatnya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inni u'idzuha bika wa zurriyyataha minasyaitonirrajim. Sekali lagi, wa inni u'idzuha bika wa zurriyyataha minasyaitonirrajim. Apa maknanya? Aku melindungi aku mohon perlindungan padamu ya Allah daripada pemeliharaan Allah Ta'ala daripada godaan syaitan dan juga zuriat keturunan dari godaan syaitan yang direjam. Ini satu doa yang sangat bagus. Saya kira tadi kita ada super tadi yang kita ada paparkan sebentar tadi di skrin TV. Doa tersebut surah Ali Imran ayat 36 ni untuk diamalkan bersama. Jadi maknanya sememangnya itulah dia. Syaitan di setiap peringkat lapisan masyarakat itu akan adalah syaitan-syaitannya. Tak kira lah budak ke, dewasa ke, orang tua ke. Dia ada. Jadi Ustaz, baik. Kita nak berbalik kepada soalan yang saya tujukan pula tadi Ustaz. Okay. Macam sebagaimana yang kita maklum tuan-tuan dan puan-puan, jin ni ataupun iblis ni dia akan menghasut anak Adam seperti mana yang dijanjikan oleh iblis dan juga jin ini, dia akan hasut sampailah ke hari kiamat nanti. Jadi soalan saya Ustaz, kita pernah dengar tentang jin Islam ataupun jin yang diislamkan. Jadi kat mana duduk jin Islam ini dan juga adakah dia bila dah masuk Islam dia berhenti terus menghasut anak Adam ni Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, bagus persoalan ni ya. Kalau nak tahu dia di mana tu kena share location ya. Macam mana ya? Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu kita tengok bila sebut tentang iblis maupun juga syaitan, perkara yang kita nak kena tahu juga, iblis ni asal usul dia daripada mana? Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 50, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Itu ila akhiril ayah. Kata Allah Ta'ala, ketika mana kami memerintahkan malaikat semua sujud kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Kerana iblis itu dari kalangan jin. Maknanya kita dah tahu dah. Iblis, dia merupakan makhluk dari keturunan ataupun daripada jenis jin. Kalau dia ada IC lah, jenis keturunan tu dia tu jin. Dia bangsa jin. Tu kena tahu. Namun syaitan dia beza sikit.
syaitan ini daripada perkataan syatana. Syatana maknanya jauh. Kalau lihat perbahasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, syatana maknanya jauh. Jauh apa? Dua. Pertama, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, berusaha menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Maknanya pertama, dia tu sendiri jauh. Dia jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, dia nak orang lain pun macam dia agak. Allah. Jauh dari rahmat Allah. Tak semayang, hidup tunggang langgang, bercerai-berai, bergaduh, berantakan, bermusuh, membenci, mendengki, mendendam. Dia nak ada geng. Sama macam dia. Maknanya masuk dalam grup Telegram dia ke apa. Jadi grup dia, welcome to the club lah. Jadi macam geng-geng aku lah kalau boleh. Okey. Jadi daripada situ dapat kita fahami bahawa yang bila kita sebut kata syaitan ataupun syatana tadi itu, dia merupakan satu daripada golongan-golongan yang mengikut telunjuk iblis. Dari kalangan siapa? Kalau dalam Quran surah An-Nas ayat 6, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Namun dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah menjelaskan, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kata Allah, dan kami jadikan setiap nabi-nabi itu ada musuh-musuh di kalangan syaitan. Yang mana syaitan itu dari kalangan al-ins wal jin. Allah. Dari kalangan orang. Saya ulang sekali lagi. Syaitan pula. Syaitan. Syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Artinya apa? Syaitan ini merupakan sifat. Kalau jin yang jahat, syaitan. Kalau manusia yang jahat pun tak tergamak nak sebut tapi itulah dia, syaitan lah. Kalau dia jahat, dia duk membisikkan kejahatan ke orang, ajak orang buat benda tak elok semua, macam serupa lah. Betul. Maka syaitan itu dia sifat. Kalau jin jahat, maka dia syaitan. Kalau manusia jahat, maka dia pun juga syaitan. Cuma brand dia lain. Dia punya jenama dia macam-macam. Kalau jin tu lah, ada yang disebut hantu raya, langsui, suster ngesot, jangan pandang belakang, beranak dalam kubur, setan apa, bertanduk lah apa, hantu galah, orang kita panggil apa? Macam-macam. Kum-kum lah. Itu gelaran saja nama. Hakikatnya jin yang jahat, menakut-nakutkan manusia ni semua agar dia tidak takut pada Allah. Bukan takut pada Allah. Maknanya takut pada dia lebih daripada takut pada Allah. Betul. Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi menjawab soalan Da'i Fahmi tadi ni, kalau jin itu jin Islam, maka dia sama macam kita. Maksudnya apa? Dia mukallaf. Dia juga mendirikan solat. Dia juga menjalani kehidupan ibadah macam kita. Dia akan dibalas kebaikan kalau dia buat benda amal soleh. Maka kalau yang jahat, sama. Dia jahat juga. Dia ada dia punya imbal balas balik kepada dia. Namun kalau ditanyakan kedudukan dia di mana, jin-jin Islam ini banyak riwayat-riwayat menyebutkan di antara kawasan-kawasan terpencil, Gunung Ganang, tempat-tempat yang masjid-masjid pun banyak. Jin-jin Islam ni banyak. Kawan-kawan kita, ni ada masa kan ni? Boleh. Takut nak berehat lagi ke apa? Macam kawan-kawan saya itu cerita masa awal PKP itu. Dia kata kan AJK je yang pergi masjid. Ni lepas ni jangan takut pula, ni cerita aja. Pagi cerita ni pula kan. Nak bagi kuat semangat. Lepas tu dia kata pagi tu dia yang azan. Hari lain dia azan, adalah imam, 2, 3, 4 orang lah kan yang dibenarkan masa tu. Jadi pagi tu kena entah macam mana, dia azan, dialah imam. Masjid besar. Sekali masa dia sembahyang seorang-seorang, waladdallin. Amin. Ramai pula belakang. Ramai subuh. Dah lah dia pergi tu dengan hati yang seram-seram, masjid besar, bunyi kicauan burung tapi amin tu ramai. Dia rukuk-rukuk, tak ada siapa belakang. Habis-habis semayang tu dia kata biasa wirid panjang juga. Tak ada wirid dah. Balik rumah. Bagi salam tu balik. Maknanya Tok Bilal pun seram. Ada jin-jin Islam ni kan. Jin-jin Islam pun ada. Yang juga beribadah sama macam kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat-sangat baik, jelas. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya Ustaz. Kita nak raikan soalan daripada penonton. Dan soalan daripada Facebook,
daripada Cik Puan Fauziah Tun Mat Isa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz dan Dai Waalaikumsalam serta kru-kru. Semoga sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya Ustaz, apakah orang-orang yang sakit mental juga akan mengalami gangguan bisikan iblis ini? Kerana kita sering melihat orang-orang yang berpenyakit mental ini sering akan bercakap bersendirian seolah-olah ada seseorang bersamanya ataupun sekadar hanya gangguan ilusi sahaja. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Terima kasih juga kepada Cik Puan Fauziah Tun Mat Isa kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira ini soalan yang sangat-sangat baik Ustaz. Sebab kita memang selalu nampak orang-orang yang ahli syurga, orang kata. Orang-orang yang mempunyai penyakit mental ini kadang-kadang dia cakap seorang-seorang Ustaz. Kadang-kadang dia tunjuk-tunjuk itu ini. So jadinya adakah itu termasuk dalam gangguan iblis ataupun jin ataupun hanya gangguan ilusi yang ada di fikiran orang itu? Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat yang mengajukan soalan. Jujur cakap, saya bukanlah pakar dalam bidang ini. Maknanya dari sudut sekretari Islam ke apa, saya tidaklah pakar. Cuma rujukan yang boleh saya kongsikan dengan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, berkait tentang tekanan mental, dia memang ada berkait juga bagi kita orang Islam. Kita yakin dan kita percaya bahawa gangguan soal jiwa, apa yang ada dalam hati kita ni pun sedikit sebanyak faktor daripada bisikan syaitan itu ada. Yuwaswisu fi sudurin nas, mewas-waskan dalam hati manusia. Macam kita kadang pergi musafir, balik ke kampung, pernah tak dalam perjalanan teringat dapur gas tadi tutup dah? Rumah tadi dah kunci belum? Ada setengah orang kaji kata mereka itu penyakit tu kalau ikut tu. Padahal dia dah tengok 3 kali dah rumah tu dah dikunci. Dah kunci. Tapi dalam perjalanan dah kunci ke belum? Penyakit. Maka kita tidak nafikan campur tangan syaitan ataupun campur tangan bisikan syaitan dalam isu masalah jiwa tadi tu. Dan kita di Malaysia pun agak membimbangkan. Dulu sekitar tahun 2008, rakyat Malaysia yang mengalami masalah mental ini kira-kira kurang lebih ada 400,227 orang yang mengalami ataupun pesakit mental di Malaysia. Dan dimaklumkan juga jumlah tersebut tu 2008 dulu ni, kira-kira sekitar dalam 11-12 tahun yang lalu. Dan jumlah tersebut dia akan bertambah lagi. Maknanya setiap tahun dia akan bertambah 2,000 orang. Maknanya dunia makin maju, dunia makin moden, manusia makin tertekan. Ada yang disebut sebagai Major Depressive Disorder atau MDD atau kemurungan, atau ada juga yang disebut sebagai BD, Bipolar Disorder, iaitu perubahan gangguan mood secara drastik. Daripada gelak, tiba menangis. Menangis. Tiba bergelak pula. Dan benda ni tak dinafikan. Ada pengkaji kata akibat kerana sering menghadap telefon pun boleh juga. Allah. Macam kita scroll telefon tu kan, kadang kita tengok kelakar-kelakar video-video orang, boleh gelak. Sekali tengok kematian. Allah. Ataupun dapat WhatsApp benda sedih ke anak ke apa, menangis. Pun boleh jadi macam tu juga. Dia boleh jadi BD, dia bagi bipolar disorder. Maknanya faktor zaman pun dia, dan mungkin gangguan syaitan pun kita tidak nafikan. Sebagaimana dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini khusus bagi kawan-kawan teman-teman lah. Ini sebagai peringatan. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Surah Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wa may ya'shu 'an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesiapa yang tidak mengendahkan peringatan Al-Quran, maka Allah akan jadikan untuknya syaitan sebagai pendamping. Allah. Tu dia. Surah Az-Zukhruf ayat 36 kata Allah, siapa yang tidak mengendahkan ingatan Quran, sama ada nasihat-nasihat semua, dia tak peduli pun. Ibadah tak dijaga, maknanya
orang panggil apa, tidak menjaga kebersihan rohani dia. Asyik yang jaganya dia duk sanitize tangan. Hati tidak disanitasikan. Oh, tu dia bazar tu ya. Tak dijaga hatinya, ibadahnya tak dijaga, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kami akan tetapkan bagi dia ada syaitan sebagai pendamping dia. Patutlah cara dia bercakap, cara dia bagi keputusan, cara dia berpandangan, cara dia komen di Facebook macam, bukan kata macam syaitan, tapi gaya tu macam tu, ke arah itu. Allah. Membisikkan kejahatan ke orang, menfitnah orang ini, menjatuhkan orang itu, menghamburkan kata-kata makian. Syaitan kan perangai macam tu. Sebab syaitan jadi pendamping dia agaknya tu. Berdasarkan surah Az-Zukhruf ayat 36. Wallahualam. Masya Allah, penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, dan juga kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika dan kita akan melabuhkan tirai Tanyalah Ustaz di TV3. Tapi tuan-tuan dan perempuan, dan habis Ustaz. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan bersiaran di tambahan 30 minit di TV9. Maafkan saya, belum lagi Ustaz. Belum lagi ya? Belum lagi. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV3 dan juga TV9. Maafkan saya pun terkeliru tadi. Saya hampir-hampir terkeliru, sama ada dah berlabuh tirai ke belum ataupun tidak. Saya pun terkeliru. Jadi jangan keliru, biar tahu jangan keliru. Jadi pada Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya Ustaz, daripada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Fahmi dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Seperti kita sedia maklum ya, iblis dia tidak pernah nak marah ataupun nak menghasut kita dengan cara yang kasar ataupun, tapi dengan bisikan yang begitu halus sekali ni Ustaz. Tapi kalau kita ni sama dengan anak, kadang-kadang kalau kita cakap bisik-bisik macam tu, dia pun tak mau dengar Ustaz. Jadi soalan saya, dengan bisikan yang begitu halus dan begitu lembut, kita begitu mudah sekali tewas dengan hasutan ataupun bisikan iblis yang macam ini. Soalan saya, apakah cara untuk kita yang paling berkesan lah, kalau ada kaedah terbaik untuk kita menghindari daripada bisikan-bisikan yang lembut begini yang boleh membuatkan kita begitu mudah terpengaruh dengan bisikan. Kalau dengan manusia kita, kalau dengan jerit apa marah, barulah kita nak ikut dengan tindakan apa semua, barulah kita patuh kepada tindakan macam ini. Jadi dengan iblis tidak, dengan bisikan yang begitu lembut, tidak marah-marah, tapi kita mudah sangat terpengaruh ataupun kita hanyut dalam bisikan yang begini rupa. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan. Pun sama juga Ustaz, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. Jadi Ustaz, betul lah Ustaz, soalan daripada Tuan Haji Omar ni. Dia kata, banyakkan kita kalau kita bisik betul-betul kat dia. Kalau kita cakap buat baik, benda baik, buat amal ke apa, tak nak dengar Ustaz. Kadang-kadang nak kena marah, baru nak buat. Tapi dengan syaitan ni Ustaz, dengan jin ni, kadang-kadang dengan bisikan yang kita tak dengar pun sebenarnya. Lemah. Tapi kita lemah. Jadi macam mana Ustaz? Apakah cara untuk kita hindarkan diri daripada bisikan-bisikan halus Ustaz? Baik, terima kasih Tuan Haji Omar yang mengajukan soalan berkait tentang bisikan iblis yang juga merupakan tajuk kita pada pagi ini. Kita kena sedar, bisikan iblis ini ada dua. Dia punya bisikan iblis ni ada dua. Pertama sekali, dia bisik tu secara langsung. Kau pukul dia, kau fitnah dia, kau hentam dia, kau maki dia.
kalau bahasa kita kata, kalau aku jadi engkau, macam tu, faham tak? Bisik tu. Kau mencarut balik kat dia. Kau maki dia balik. Langsung. Okey, maknanya dia bagi direct. Kau minumlah arak. Kau jangan semayang. Dia direct tu secara langsung. Halus tapi langsung, direct. Okey. Faham ya? Okey. Yang kedua, bisikan iblis adalah menerusi bisikan secara halus namun melencong. Halus namun melencong. Macam mana? Okey. Bagi tuan-tuan yang jenis Tuan Haji Omar, Daim Fahmi ni muka-muka orang soleh, kuat sujud nampak gaya ni. Kan? Janggut pun nampak kesolehannya itu. Tanda-tanda orang soleh tu. Amin. Dia tak akan menggunakan kaedah pertama tadi. Kalau kaedah pertama tadi barangkali tak berkesan. Contoh, kalau disuruh supaya jangan semayang. Mesti Daim Fahmi kan, astaghfirullahalazim. Mana boleh? Tanda aku syukur Allah Ta'ala jadikan aku mesti semayang. Lalu digunakan kaedah kedua, iaitu melencong tetap matlamat sama. Daim Fahmi, awak kan semalam balik kerja penat, ceramah program jauh, penat pukul 2, 3, 4 pagi. Jadi subuh ni rehat dulu. Maknanya nanti buat sekali dengan duha kejap lagi. Pukul 9 lah, mayang pukul 9 lah. Lagi pun penat. Buat kerja dakwah semalam, ramai orang, ribu-ribu orang dengar, banyak dah pahala tu. Jadi tinggal 2 rakaat subuh, apa mau okey lah. Apa mau okey lah. Itu jadi halam tu, Ustaz. Itu jadi halam tadi tu. Faham tak? Saya harap para penonton ni faham kot ya. Saya faham lah apa yang saya cuba sampaikan ni. Kalau yang pertama tadi, dia hasut secara langsung. Namun, kalau pertama tadi tak jadi, dia akan guna kaedah kedua. Khususnya orang-orang yang memang teguh atas jalan agama Allah, dia akan lencong ke arah lain. Okey? Asalnya orang tu nak pergi semayang. Untuk ataupun dia nak laungkan azan. Okey, tak ada masalah. Tapi syaitan bisik juga, kau kena ingat, dekat luar sana ramai perempuan-perempuan, makcik-makcik yang ada anak dara, suka dengan suara engkau. Lantunan azan subuh engkau, memang mendayu-dayu kan. Kau punya suara sedap. Nampak? Dia melencong ke situ. Faham tak? Dia tak suruh kawan tu, kau janganlah azan. Kau azan nanti aku datanglah apa. Dah. Itu secara langsung. Ni dah, dia secara melencong ke arah lain pula. Maka kita dalam hal ini perlu berhati-hati. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, 2 golongan paling disasarkan oleh syaitan maupun iblis, ulama yang lalai dan juga orang jahil yang kuat beramal. Maka hindari diri kita dari kejahilan. Kata ulama, membiarkan diri dalam jahil itu adalah dosa. Jangan membiarkan diri kita ataupun jangan biarkan hidup anda diselubungi kejahilan. Jangan dibiarkan hidup anda diselubungi kejahilan. Serba-serbi tak tahu. Termasuk juga hasutan syaitan ni. Wallahualam. Betul tu, Ustaz. Mudah-mudahan kita tak tergolonglah daripada kalangan 2 orang yang mana yang pertamanya orang jahil yang kuat beramal dan juga yang kedua ialah ulama yang lalai, iaitu orang yang berilmu tapi dia lalai, dia tak beramal pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita hendaklah beramal dengan lebih supaya mana? Supaya apa? Supaya kita tahu mana nak bezakan bisikan syaitan dan juga apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak nak tergolong daripada golongan yang 2 orang ini tadi, iaitu orang yang jahil dan juga orang ulama yang lalai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus mendalami topik kita pada hari ini, iaitu bisikan iblis. Ustaz sedia, Ustaz? Ya, insya-Allah. Kita ke soalan yang seterusnya. Nak raikan soalan daripada saudara Helmi HS. Salam Ustaz, Da'i dan kru. Benarkah bisikan iblis lebih kuat apabila kita bersendirian, apatah lagi dalam keadaan mengantuk? Apakah cara terbaik untuk melawan atau mengelak hasutan dan bisikan ketika kita sedang menyesali khilaf kesalahan yang pernah kita lakukan? Mohon panduan dan pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada saudara Helmi kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, benarkah bisikan iblis lebih kuat apabila kita bersendirian, apatah lagi dalam keadaan mengantuk? Dipersilakan. Baik, Ustaz. terima kasih kepada saudara Helmi HS dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Daim Fahmi. Ya. Agak-agak Daim Fahmi, tipu daya syaitan maupun iblis ni kuat ke lemah? Saya tak berani nak jawab. Tapi dia ada kuat, dia ada, lemah pun ada. Mari kita tengok dalam Quran, para penonton semua. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, inna kaida syaitani kana dha'ifa.
Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 76, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Itu dia. Dhaifah. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap dah. Kalau ada manusia yang kata, saya minta maaf Ustaz, saya kalau bab-bab syaitan ni saya lemah sikit. Allah bagi tahu dah, syaitan punya tipu daya tu pun dah lemah. Kau kata kau lemah, maknanya kau lagi lemah daripada syaitan. Allahu Akbar. Kalah dalam pertandingan mujahadah ini. Kerana apa? Allah dah bagi tahu, Allah dah declare siap-siap dah tipu daya syaitan ni sebenarnya lemah. Allah bagi tahu dah. Namun ada orang dia kata, saya Ustaz kalau ni saya lemah sikit lah. Kalau syaitan ni aduh, saya kalau isteri suruh tak apa lagi, tapi kalau syaitan punya ni lemah betul lah. Maknanya kau lagi lemah daripada syaitan. Maaf cakap. Okey, namun kalau kembali balik pada persoalan sahabat kita tadi, saudara Helmi, adakah bisikan syaitan itu ketika mana seseorang itu sendirian? Ya, memang ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan bahawa orang yang tidak bergaul dengan masyarakat ataupun senang fahamnya orang yang bersendirian. Orang yang bersendirian akan mudah diterkam oleh syaitan sebagaimana kambing diterkam oleh serigala yang keseekoran. Nak kata keseorangan tak kena pula. Betul lah kan? Jadi maknanya kambing yang seko senang nak diterkam oleh serigala berbanding kambing yang dalam jamaah lah, dalam grup, dalam kumpulan. Begitulah manusia. Sebab itu saya menyerulah para penonton semua, hidup jangan bersendirian. Pergi berkawan. Sejak-sejak jadi ibu tunggal, sejak hidup dah tak ada pasangan ke apa, mungkin dah berpisah hidup ke meninggal terpulanglah. Cumanya jangan pernah keseorangan. Kerana Nabi sebut syaitan akan mudah terkam. Cuba tengok orang yang seorang-seorang duduk di rumah. Tengok pula drama ke cerita yang mungkin tak membina jiwa. Allah. Menantuku hantu. Memang jadi hantu lah kejap lagi. Kan? Hidup ini kebencian apa, dia jadi tengok seorang-seorang, lepas tu dia buat kesimpulan seorang-seorang, patutlah cucu aku, patutlah anak aku dah tak sayang kat aku. Dia faham tak bila seorang-seorang cuba pergi bergaul dengan masyarakat, kumpulan kelab yasinan ke apa. Kan kalau di Johor tu ada macam-macam. Ada kelab surah waqiah ke, pergi karipak prozon punya apa geng-geng makcik-makcik lah apa. Berkawan, kuliah fardu ain duha muslimat apa kan. Sekarang dah dibolehkan kuliah duha muslimat apa. Pergi belajar. Jagalah penjarakan sosial semua. SOP jagalah. Maknanya bergaul dengan masyarakat. Malah Nabi mengiktiraf orang beriman yang bergaul dengan masyarakat berbanding dengan orang beriman tapi tak bergaul dengan orang, Nabi kata yang bergaul ni lagi bagus. Betul. Nabi kata orang mukmin yang yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Nabi kata orang mukmin yang bercampur dengan masyarakat dan boleh bersabar dengan kerenah masyarakat, itu lagi bagus daripada juga mukmin beriman. Betul. Tapi tak bergaul dengan orang. Itu. Dan pokok pangkal dia jangan sombong lah Ustaz kan. Betul. Sebab nanti kita nak mati pun orang juga yang uruskan jenazah kita. Daripada kita lahir pun orang juga yang azankan kita, ayah kita azankan kita. Nak mati pun nanti orang juga yang akan menguruskan jenazah kita. Jadi tak ada jenazah yang ke bumi sendiri. Tak ada jenazah yang mandi sendiri, ke bumi sendiri, masuk dalam seorang-seorang kampus sendiri, tak ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan sombong, bergaul dengan orang dan berbaik sangka sesama manusia. Walaupun kita nampak pada kejahatan, tapi jangan lihat pada kejahatan, tapi lihat pada kebaikan orang. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada soalan lagi satu daripada Facebook, daripada Cik Puan Masnida Johari. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Adakah syaitan juga membisikkan bisikan yang baik-baik kepada manusia sehingga menjadikan seseorang manusia itu leka dengan pujian, merasakan dirinya yang terbaik dan seterusnya menjadikannya seorang yang riak dan takbur dalam beramal dan melakukan kebaikan? Terima kasih kepada Puan Masnida Johari kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, silakan Ustaz. Dai Fahmi dan juga Puan Masnida Johari, kita kena sedia maklum ya. Syaitan maupun iblis dia takkan suruh buat benda baik. Kalau dia suruh buat benda baik sekalipun, hujungnya jahat. Berakhir dengan jahat. Tu sajalah yang kita kena sedia maklum. Pasal Allah Taala sebut dah, innahu lakum aduwwun mubin.
syaitan ini maupun iblis ini musuh kamu yang nyata. Betul. Tak payah nak siasat. Sungguh ke dia musuh? Sungguh. Dia nyata. Tak perlu nak dibicarakan lagi apa. Dia memang musuh. Dalam dunia ni ada musuh yang bersifat sementara. Contohnya main bola. Ni birah saya ada ni. Dia suka main bola. Jadi dia ada musuh dia. Musuh tu dipanggil musuh dalam permainan. Kejap lagi semayang, sebelah menyebelah juga. Ataupun kita pun berjamaah kembali. Musuh sementara saja. Betul. Ataupun macam-macam lah. Tapi kalau syaitan ni, dia memang dia musuh, dia tak ada sementara-sementara dah. Dia memang sampai kiamat musuh. Maka apa yang dibawa tu semuanya jahat. Saya kongsikan. 4 strategi syaitan. 4 strategi syaitan ini yang ramai orang seringkali terlepas pandang. Ada masa? Ada masa? Okey. Dia seringkali akan menyuntik benda jahat ke dalam manusia ini. Ada 4. Pertama sekali, dia akan halang manusia ini secara bersungguh-sungguh. Maknanya apa? Membisikkan manusia ini bahawa solat tu susah, tutup aurat tu tak relevan, musim tengah panas ni, payah ni. Lepas tu kau nak pergi masjid, payah. Nak kena cek suhu lah, tulis nama lah, SOP bagai. Payah, tak payah lagi lah. Dia halang secara bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi syaitan, dia bisikkan supaya menangguhkan amal soleh. Lek lu. Muda lagi. Muka ala jambu. Takkan mau pergi masjid. Karaoke sana pergi. Macam tu. Dia suruh kita menangguhkan amal soleh. Mau sedekah? Nanti dulu. Baru daftar SSM. Baru buka perniagaan. Takkan nak terus sedekah. Bagi banyak duit sikit. Yang ketiganya, gopoh beramal tanpa ilmu. Kau ilmu dah banyak dah tu. Dah boleh amal dah. Dah boleh pergi ceramah dah. Bahaya gopoh beramal tanpa ilmu. Betul. Dan yang keempatnya, dia bisikkan supaya beramal kerana takut dikutuk orang. Kau tu bawa balik umrah, kalau tak pergi masjid. Pergi. Malu kat orang. Nampak tak? Dia suruh buat benda baik. Tapi dengan niat supaya ada tujuan yang tak baik di sebaliknya itu. Strategi syaitan. Dia lencong-lencong. Ya, mudah-mudahan kita sedar dan kita menyedari akan hakikat ni supaya tidak tertipu lagi. Wallahualam. Jadi Ustaz, saya nak tambah sikit Ustaz. Itu tadi kita cerita pasal puji-pujian. Kalau kita kritik Ustaz, macam mana? Kalau untuk mengkritik pun adalah macam kita mengecam orang. Kadang-kadang kita sebagai kita pernah tengok orang-orang yang dia nak berdakwah, tapi dalam dakwahnya tu ada kritik dan juga kecaman Ustaz. Adakah itu juga adalah termasuk dalam godaan syaitan Ustaz? Okey. Kita dalam Islam ini, apa jua yang kita nak buat, nak sebut, nak coretkan, nak katakan, dia mesti disulami dengan adab. Itu je. Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita mesti dengan adab. Jangan sama sekali apa yang Nabi sebutkan, yang Nabi pernah sebut, laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal bazi. Nabi kata bukanlah orang beriman itu yang suka sebahagiannya melaknat, mencaci maki, mencerca, menghina, mencarut. Maknanya dalam kita nak bagi pandangan. Kalau kalau saya ingat di Jordan ke Mesir ke, kalau dulu zaman belajar-belajar sampai sekarang pun, ulama-ulama kalau dia tak bersetuju dengan satu pandangan sekalipun, dia akan keluarkan satu kitab bagi menolak pandangan itu dengan disertakan dengan dalil, hujah yang bernas dan juga huraian yang mantap. Bukan disulami dengan kebencian, maki hamun, mencarut, hidung kau dah lah kembang, muka tak handsome, belajar tak tinggi. Apa cerita ni? Kau nak apa ni? Beza. Betul. Maknanya kalau kita nak menegur, nak membetulkan keadaan tu, silakan. Tapi bukan dengan gaya dan jalan menghina, menjatuhkan maruah orang. Betul Ustaz. Itu dia. Akhlak Kena dalam Islam. bil hikmah lah Ustaz. Betul. Baik Ustaz. Itu. Penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, boleh tak Ustaz bagi tips bagaimana untuk kita elakkan daripada kita ni terkena panahan bisikan ni Ustaz? Allah. Okey, terima kasih Daim Fahmi dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak kongsikan. Pertama sekali ya. Maknanya kita sebelum ke TV9 ya? Ya, betul Ustaz. Okey. Apa yang boleh saya kongsikan? Pertama sekali ialah dalam hidup ini, jangan sesekali menangguhkan amal-amal soleh. Betul. Kerana itu merupakan senjata besar syaitan tu. Dia membisikkan kita supaya menangguhkan amal soleh kita nak buat. Nak buat saja. Jangan dilambat-lambatkan. Betul. Okey. Yang keduanya ialah
kita hidup kena sentiasa tambahkan ilmu. Kerana dengan ilmu ini, syaitan dia susah nak merosakkan seseorang. Sebab itu kalau tidurnya seorang yang alim, di samping seorang yang sembahyang sunat, sangat diguruni syaitan. Sebab orang alim tu ada di tepi dia. Dan kalau orang yang sembahyang sunat tu tak betul nanti, orang yang alim tu boleh tegur. Sebab tu syaitan sangat takut orang berilmu ini. Ingat, dengan iman hidup menjadi terarah. Dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Mudah apa? Mudah masuk syurga, mudah selamat daripada syaitan. Dan yang ketiganya ialah dalam kehidupan kita nak buat amal kebaikan, buat saja, jangan fikir lama-lama. Yang maksud saya macam ni, Ibrahim An-Nakhai kata, jika syaitan bisikkan jangan solat lama-lama, nanti takut riak. Maka Ibrahim An-Nakhai mencadangkan, panjangkan kau dalam sembahyang tu, lawan dia punya bisikan. Kadang-kadang terdetik dalam hati kita, lama kau sembahyang hari ni, Pak Mentua tengok Maka kita lawan balik dengan, memang aku nak semayang lama-lama, bukan kerana Pak Mentua, kerana Allah. Kerana Allah. Lawan balik. Gitu. Okey. 3 tips yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Masya Allah, terima kasih di atas tips yang diberikan oleh Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai. Kali ini baru betul Ustaz. Betul Kali ini baru betul. Tadi tirai awal sangat. Tadi tirai awal sangat. Dia tutup, dia buka balik. Jadi kita nak melabuhkan tirai di saluran TV3. Tapi jangan ke mana-mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kerana kita akan menyambung siaran lagi 30 minit di TV9. Jadi kita kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz TV3 dan juga TV9, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di TV9. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya nak ingatkan topik utama kita pada hari ini adalah berkenaan dengan akidah, iaitu bisikan iblis. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 03 7726 1603 ataupun terus di talian WhatsApp kami di 0112336480 ataupun di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ustaz, kita nak teruskan Ustaz, boleh Ustaz? Okey, boleh. Jadi Ustaz, kita sekarang ni Ustaz selalu mengadu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul sayangkan kita, betul-betul nak kita ni masuk syurga, kenapa Allah ciptakan syaitan ni Ustaz? Ya. Kenapa Allah ciptakan dia? Sebab kalau tak ada jin dan syaitan ni, confirm kita masuk syurga, contoh Ustaz. Jadi Ustaz, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan iblis, jin dan juga syaitan ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya kalau nak diikutkan, soalan-soalan macam ni adalah soalan yang tidak patut disoal. Betul. Kan? Soalan yang tidak patut ditanya. Di dalam dunia ni banyak soalan-soalan yang tak patut ditanya. Ustaz, sembahyang Jumaat hari apa? Ustaz, kedai Dobi 24 jam ni tutup pukul berapa? Kau ni dalam soalan tu dah ada jawapan. Jadi maknanya bagi kita pun soalan-soalan, ada setengah soalan yang dalam agama kita tak perlu, tapi mungkin sebagai satu ilmu boleh kita belajar. Sebagaimana dalam Quran Allah Taala ada menyebutkan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, iaitu kata Allah, ia tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, sedangkan mereka lah yang akan ditanya kelak. Jangan duk sibuk tanya kenapa itu Allah Taala buat itu, kenapa Allah cipta makhluk itu ini.
Sedangkan kamu yang Allah Ta'ala akan tanya nanti ni. Betul. Tapi bagi menjawab soalan yang ditanyakan oleh Da'i Fahmi sebentar tadi, sebenarnya makhluk syaitan maupun iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ia sebagai suatu ujian. Kalau tengok pandangan ulama, antaranya Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, apabila adanya makhluk iblis maupun syaitan ini sebagai pembisik kejahatan ke dalam hati-hati manusia, maka dia akan menjadi suatu bentuk perlawanan untuk menzahirkan siapa yang paling kuat sekali dia punya daya tahan terhadap tipu daya iblis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, surah Ali Imran ayat 142. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata kepada Allah orang yang sungguh-sungguh di antara kamu dan orang-orang yang cekal hatinya dalam perjuangan? Adakah kamu sangka kamu ni macam tadi? Kalau syaitan tak ada, confirm saya dah masuk syurga. Allah jawab. Allah Ta'ala sebut, kata Allah, adakah kamu sangka kamu senang-senang masuk syurga macam tu? Padahal belum tahu lagi siapa di kalangan kamu ini yang bersungguh-sungguh keimanannya dan orang yang paling bersabar sekali dalam perjuangan dia. Dan untuk bersabar, bersungguh-sungguh dalam perjuangan, maka yang akan jadi ujiannya itu atau pengujinya itu siapa? Syaitan lah. Syaitan lah. Maka daripada situ kelebihannya ialah Allah Ta'ala juga kalau tengok dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan? Dan Allah Ta'ala mengilhamkan kepada kita fujur, iaitu kemaksiatan dalam hati kita, wa taqwaha, dan ketakwaan. Dalam hati kita kan ada dua kecenderungan. Maknanya kadang-kadang tu kita tengok ada orang perempuan dalam kesusahan. Maknanya tayar motor dia rosak ke apa. Ada dua kecenderungan. Pertama, aku nak ejah motor dia ke aku nak ejah dia tu dulu. Faham tak? Faham tak? Aku nak ejah, nak jadi awet aku ke aku nak tolong ejah motor dia sampai siap dan aku ni dapat pahala di sisi Allah, ataupun aku nak ngorak dia tu jadi marka, jadi awet aku. Nampak tak ada dua kecenderungan? Betul. Apa kelebihan dia? Maka di situlah penilaiannya dapat menguji. Bila hati kita cenderung untuk tak boleh, anak dara orang tu tolong kerana Allah, maka menanglah kita, menang pada iman. Tapi kalau orang yang kalah, akhirnya dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Namun bagi falsafah orang barat, kata mereka ada dua makhluk ini, tanpa dua makhluk ini dunia akan aman. Dia kata Tuhan pernah buat silap, ni pahaman orang barat lah. Dia kata Tuhan pernah buat silap dua kali. Pertama mencipta syaitan, kedua mencipta perempuan. Dia kata tanpa dua makhluk ni dunia akan aman. Berapa ramai manusia bergaduh, kes berebut perempuan, atau kerana perempuan ramai bergaduh. Dan dia kata kerana syaitan pun ramai. Naik turun mahkamah tu semua syaitan semua tu. Semua kes syaitan semua banyak tu. Kita nak bagi tahu bahawa adakah itu jaminan? Kalau bukan kerana dua makhluk ini, jaminan dunia akan aman? Tak boleh cakap macam tu. Maknanya, ada hikmah di sebalik penciptaan syaitan maupun iblis ini sebagai penguat kita ataupun sebagai nak melihat penguji siapa yang paling kuat keimanannya. Betul Ustaz. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat hebat dan juga dah teliti dah sebenarnya. Betul. Tak ada silap pun Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jin ke, ciptakan kita ataupun ciptakan malaikat, tak ada silap sebab setiap penciptaan yang Allah ciptakan ini adalah penciptaan yang Allah dah rancang secara teliti. Ada sebab dan juga akibatnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kejahatan dan kebaikan ni adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita memilih pada kebaikan dan keikhlasan, insya-Allah kita akan terus maju dan terhindar daripada bisikan syaitan. Tapi kalau kita sendiri yang pilih ke arah kejahatan, faham-faham sendiri je lah Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak ke soalan seterusnya daripada Facebook. Nak rakyatkan soalan daripada Facebook daripada Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati.
Dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa iblis tidak boleh menggoda orang yang bertakwa. Mohon Ustaz beri pencerahan tentang perkara ini. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ali kerana sudi bertanyakan soalan unik nama dia Ustaz. Ali. Jadi Ustaz, betul tak Ustaz kalau bahawa iblis ni dia tak boleh nak serang ataupun dia nak bisikkan kejahatan pada orang yang betul-betul bertakwa ni Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih. Orang bertakwa ni dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Antara lain Allah Ta'ala sebut wallahu waliyul muttaqin. Allah Ta'ala menjadi pelindung bagi orang bertakwa. Maknanya orang yang dia tu ada sifat takwa, maka Allah Ta'ala akan jadi pelindung bagi dia. Dia kalau dalam dunia ni perlindungan yang paling besar, perlindungan daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala lindung, maka selamat. Okey. Dan kalau kita lihat juga jalan-jalan nak menuju ketakwaan itu asasnya adalah bermula dengan ilmu. Sebab itu kalau diizinkan lah yang saya nak kongsikan Daim Fahmi dan para penonton bagaimana ulama-ulama dulu dia mampu untuk menangkis tipu daya syaitan ni semua. Walaupun kalau kita nak ikutkan, kita sendiri pun tak tergambar macam mana dia boleh berhadapan. Saya ambil satu petikan ataupun sorotan daripada kisah yang pernah berlaku kepada Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah pernah satu ketika dia jatuh sakit, dia tak sihat. Ketika mana dia jatuh sakit tak sihat tu di Madrasah Rawahiyah di Syam, pada waktu itu dia dikunjungi oleh ahli keluarga dia, mak bapak dia daripada kampung. Maknanya anak tak sihat, mak bapak datang melawat. Jadi bila datang ziarah dia, macam biasa, malam-malam Imam Nawawi sakit ke, tak sakit ke, dia tetap bangun untuk ibadah solat malam. Dia tetap bangun solat malam. Ahli keluarga dia tidur, kalau nak mudah fahamnya, macam kalau rumah, sudut rumah, tidur di hujung sana. Yang Imam Nawawi rahimahullah di sini dalam keadaan sakit, dia tetap bangun untuk solat malam. Dia bangun untuk solat malam. Ketika dia solat malam, dia tengah berzikir dan dia nyaringkan sikit suara zikir dia tu, kuatkan sikit suara dia tu, katakanlah subhanallah, subhanallah gitu. Tiba-tiba dia nampak ada kelibat lelaki tua, janggut putih, sarban putih, dekat kolam tempat wuduk dekat luar tu. Dia nampak daripada jauh. Dan Fahmi, apa perasaan kalau tengah duk mayang tahajud tengah malam, tiba-tiba ada penampakan kelibat putih-putih, orang tua jalan bongkok-bongkok tengah malam macam tu. Nak pelawar masuk ke ataupun macam mana Daim Fahmi ya? Sejujurnya saya cuak juga. Cuak je lah ya. Yalah, depan kamera ni kena cuak sikit lah beritahu. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga Imam Nawawi yang pada waktu itu dia tengok orang tu tiba-tiba, jangankan kata duduk dekat luar tu, tiba-tiba entah dalam keadaan bagaimana, dia terus boleh masuk dalam rumah. Dalam keadaan rumah sentiasa berkunci. Boleh masuk. Lain macam orang tua ni. Lain macam. Saya ringkaskan cerita. Imam Nawawi sendiri pada waktu itu yang tengah berzikir, dia teruskan zikir, dia tak lari, dia tak lompat tingkap lari mana, tidak. Kalau Ustaz Ilyas mungkinlah. Dia teruskan zikir, subhanallah ya, kita agaklah mungkin zikirnya yang dia baca ketika itu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah dan kuat-kuat. Tiba-tiba orang tua tu bersuara. Orang tua tu bersuara dengan berkata, zikir engkau ini bagus. Namun kau punya zikir mengganggu orang yang tengah tidur. Ganggu orang yang tengah tidur. Imam Nawawi terdetik dalam hati dia, ini bukan orang biasa ni. Ini jelmaan syaitan ni. Ini syaitan ni. Maka dia pun membaca ta'awuz atau isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau juga kita pun boleh tambahkan juga a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sejurus Imam Nawawi membacakan kalimah tersebut, ayat tersebut, ta'awuz atau isti'azah, terus hilang. Hilang. Maknanya memang sungguhlah jelmaan syaitan. Artinya apa? Mari kita amati semula apa yang disebut syaitan tadi. Kau punya zikir bagus, tapi zikir engkau mengganggu orang yang tengah tidur. Pelik ya? Syaitan kata zikir itu bagus. Syaitan ni. Kan? Rupa-rupanya
bukanlah tujuan dia nak memuji tindakan Imam Nawawi yang tengah berzikir itu, tapi dia nak suruh Imam Nawawi tu senyap. Dengan alasan apa? Zikir kuat ganggu orang tidur. Bukanlah ganggu sangat pun. Dia nak suruh Imam Nawawi tu diam sajalah. Senyap sajalah daripada berzikir dan kau pergi tidur. Kau kan tak sihat. Dia macam tu. Maka apa yang kita belajar di sini ialah rupanya syaitan kalau dia nak mengganggu seseorang, ada ketikanya dia tengok juga siapa orang yang dia nak ganggu tu. Kalau orang yang dia nak ganggu tu ulama besar, maka penampilan yang dia datang tu juga dalam keadaan yang sama. Gaya-gaya ala-ala ulama juga. Serban ke dengan apa tu baju putihnya, nampak kan ya? Tapi kalau orang tu pun dah perangai macam syaitan juga, maka dia tak perlulah nak begitu syaitan sangat. Kau pun dah lebih kurang. Jadi dia tak berapa sangat. Artinya setiap orang tak terlepas daripada godaan syaitan, hatta ulama sekalipun. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika ni. Ya. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pejam celik kita dah blok last, Ustaz. Jangan pejam lagi lah. Jangan pejam lagi dah. Jangan pejam lagi ya tuan-tuan. Yeah. Kita masih lagi bersiaran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus ke soalan yang seterusnya. Kita nak bawa masa lagi Ustaz. Jadi soalannya Ustaz, kita sebagaimana yang kita maklum, bentuk tipu daya syaitan dan jin ni banyak sangat Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit dan juga huraikan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Fahmi. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam membincangkan tajuk bisikan iblis pada kali ini, banyak kita belajar. Sebab apa? Paling penting dalam hidup kita ini, kalau kita berhadapan dengan musuh yang nampak, maka itu ada cara dan maksudnya dari segi persiapan, kesiapsiagaan kita itu senantiasa dilakukan. Tetapi untuk berhadapan dengan musuh yang tidak nampak ni, dia merupakan satu benda yang agak rumit sedikit. Sebagaimana penanganan COVID-19 ini juga merupakan perkara yang rumit. Benda tak nampak, maka kalau kita lalai dari sudut jaga kebersihan ataupun SOP yang telah ditetapkan, maka benda ini semua kita akan mudah untuk nak terjebak. Na'udzubillah min zalik. Maka kalau nak diikutkan secara adat, dua orang yang sedang bertinju ataupun sedang bertumbuk, kalau seorang tu matanya pejam, seorang lagi matanya celik, secara adat siapa yang menang? Celik ke yang pejam? Celik. Celik kan? Maknanya kita dengan syaitan, siapa yang nampak siapa? Syaitan nampak kita, kita tak nampak syaitan. Betul. Secara adat syaitan boleh menang. Tapi bagaimana cara kita untuk memenangi dalam pertandingan mujahadah ini untuk melawan syaitan? Cara kita adalah kita juga kena nampak dia. Nampak dalam arti kata suluhan ilmu. Menerusi suluhan ilmu. Al-Quran maupun hadis maupun kalam-kalam ulama yang mengingatkan.
Dalam Al-Quran, banyak Allah Ta'ala menjelaskan tentang bentuk-bentuk tipu daya iblis ini sendiri. Mari saya kongsikan, antara lain ada 4. Banyak, tapi yang dalam kesempatan ni ada 4 yang boleh dijadikan sebagai catatan. Mohonlah kawan-kawan tolonglah catat di ruangan komen dekat Facebook, Tanyalah Ustaz, ataupun dekat mana-mana catatan, kerana qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis dan mencatat. Okey? Pertama sekali, bentuk tipu daya iblis maupun bisikan iblis ataupun syaitan ni adalah yang pertama, menakutkan kita dengan kemiskinan bila bersedekah. Menakutkan kita dengan kemiskinan bila bersedekah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ila akhiril ayah. Syaitan akan menjanjikan kamu atau membisikkan kamu dengan kemiskinan, khususnya apabila kamu bersedekah, bayar zakat, buat benda kebaikan, menginfakkan harta, dia akan membisikkan kemiskinan. Kau tak payahlah nak bersedekah, nak apa semua, kau pun nanti kau bagi duit ke orang, kau pun bukannya banyak sangat. Itu dah lah, tak ada bazar, kau tak boleh meniaga bazar Ramadan. Lepas tu kau nak sibuk nak sedekah pula, tak payah, wakah-wakah tu lain kali lah, dah habis virus nanti baru bagilah. Maka dia membisikkan kemiskinan. Itu adalah tipu daya iblis, iaitu pada surah Baqarah ayat 268. Yang kedua, saya ringkas ya sebab kita pun dah di ujung. Yang keduanya ialah tipu daya iblis maupun bisikan iblis. Yang keduanya adalah dalam bentuk janji dan angan-angan kosong. Janji dan angan-angan kosong. Surah An-Nisa ayat 120. Barangkali kalau tengok dekat televisyen tu, pembaca berita comel. Dalam hati kita, kau kalau dapat isteri ni macam tu, baru comel. Ini yang sedia ada ni, Allah, menyakitkan mata. Allah. Ya, nampak? Janji-janji kosong dan angan-angan kosong. Benda yang tak pasti, benda yang boleh merosakkan masa depan. Tu yang kedua. Yang ketiganya ialah tipu daya iblis maupun bisikan iblis ni juga. Yang ketiganya, dia bisik supaya kita ubah ciptaan Allah. Surah An-Nisa ayat 119. Bisikkan kita supaya mengubah ciptaan Allah. Elok-elok Allah jadikan kita dengan jantina yang sedia ada. Sibuk nak ubah pula dah. Kan? Dia kata susah jadi orang lelaki-lelaki ni, payah nak jadi jantina lain pula. Orang kata apa tu? Tersalah badan. Macam-macam punya pahaman lah. Saya pun tak faham lah. Bisik supaya ubah ciptaan Allah. Surah An-Nisa ayat 119. Dan yang keempatnya, dia membisikkan kita juga dengan nasihat-nasihat yang bernas. Ini satu benda menarik sikit yang saya nak kongsikan dengan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kelebihan iblis ini, dia boleh membisikkan kita dengan bahasa-bahasa yang sangat indah sekali. Bahasa yang sangat indah. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 112, Allah Ta'ala rakamkan, iblis ini atau syaitan ni, dia punya bisikan dalam bentuk apa? Kata Allah, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, setengah bisikan ataupun bisikan iblis itu terhadap setengah manusia yang lain, kata-kata dusta yang indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Maknanya ayat cantik, sedap didengar, indah susunan, tapi berbaur penipuan. Itulah dia kekuatan pada hasutan ataupun tipu daya iblis yang patut kita jadikan dia sebagai satu panduan agar tidak tertipu. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak berlengah masa lagi. Kita ada lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Ram Deseru. Assalamualaikum Ustaz dan Daim Fahmi. Saya ingin bertanya, apakah punca manusia masih terjebak walaupun tahu itu bisikan dari iblis, tapi tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Apakah di antara bisikan iblis dan perbuatan yang boleh merosakkan akidah seseorang? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ram Deseru kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, apakah punca manusia masih terjebak? Ya, walaupun dia tahu benda tu jahat, tapi dia buat juga Ustaz. Jadi Ustaz, soalan ini kita jadikan sebagai kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Jadi diminta untuk Ustaz huraikan persoalan ini. Terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah, syaitan ini ada 4 matlamat yang paling besar. Pertama sekali, nak sesatkan kita. Kedua, nak kafirkan kita.
Yang ketiga, nak ajak kita jadi syirik. Yang keempat, nak ajak kita masuk neraka. Senang faham? Keempat-empat ini dia nak kita senasib dengan dia. Terbuang, terhina, tersesat kan, dan akhirnya terkeluar daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanyakan, walaupun dah tahu dah syaitan tu musuh, tapi kenapa juga ada manusia masih juga terjebak ni? Kerana apa? Kerana pada diri manusia ada dorongan nafsu. Itu cerita dia. Dia ada Pembantu dia. dia jadi menti dia lah. Syaitan tu, bisikan syaitan tu atau iblis tu mentornya. Nafsu yang ada tu dia punya menti dia. Didikkan dia itu. Dia dah tarbiyah dah supaya kalau aku kena ikat bulan Ramadan nanti kau ada. Dia senang. Kita ucap terima kasih kepada kru penerbitan Tanyalah Ustaz yang telah pun yang siarkan sebentar tadi paparan berkait tentang bisikan nafsu dan juga bisikan atau pujukan iblis. Bezanya, saya nak tambah lagi sikit. Okey, dengar baik-baik Kalau bisikan syaitan dapat diredakan dengan isti'azah atau ta'awuz ataupun dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainul qulub lah. Dengan mengingat Allah hatimu kan tenang. Maknanya kalau kita rasa nak buat benda jahat, nak marahkan suami, nak buat zalim pada isteri, cuba tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. 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 Dia akan reda. Kalau itu bisikan daripada syaitan. Tapi kalau pujukan nafsu, kata ulama, dengan hanya istighfar saja, ada ketikanya dia tak memberi kesan. Dia macam contoh kita, mungkin orang nak tahu, aku ni tengah bisikkan iblis ke, syaitan ke, ataupun nafsu sekarang ni. Bezanya kat situ. Kalau nafsu, dengan zikir saja, dia tak belum benar-benar lagi sampai. Sampai kan ada ulama mengingatkan istighfar kita kadang-kadang perlu diistighfarkan semula kan. Betul. Maknanya tengah duk marahkan anak, astaghfirullahalazim, tangan naik. Barangkali itu nafsu. Jadi apa yang perlu dibuat? Dia nafsu ni dia perlukan proses yang namanya mujahadah. Mujahadah ni macam kayuh basikal. Sentiasa, jangan berhenti. Berhenti apa jadi? Terbalik ya. Terbalik. Dia macam kayuh basikal. Terus dan terus, lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Allah. Itulah prosesnya. Maka kalau ditanyakan bahawa adakah kenapa ada orang mudah terjebak ataupun mudah sangat tertipu dengan syaitan ni semua, selain daripada faktor syaitan, kita sendiri. Betul. Dan saya pun sebenarnya kurang gemar untuk nak meletakkan setiap punca yang berlaku ni syaitan semua. Maka akhirnya kita berlepas diri ya. Betul. Abang, kenapa abang mencuri buah mangga depan rumah ustaz tu? Maaflah, saya ni adalah dibisik syaitan. Kau semua hala ke syaitan. Senang kerja, semua syaitan. Jadi maknanya dalam hal yang sama perlu kita sedar bahawa kita juga kena berusaha untuk memperbaiki diri kita jadi ke arah yang lebih baik. Macam kita dengan kuman lah. Memang kuman tu ada di sekeliling kita. Malah disebutkan bakteria, virus, alga, fungus 20 kali ganda lebih banyak daripada binatang yang sedia ada. Dia banyak. Tapi cara kita nak berhadapan tu dengan kebersihan ataupun dengan segala bentuk yang telah dicadangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Alam begitu. Sama juga kita dengan syaitan sekalipun. Jaga diri kita, moga dihindarkan daripada bisikan untuk ke arah kejahatan. Wallahualam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak minta Ustaz doa sebagai pengakhiran untuk rancangan Tanyalah Ustaz kita pada hari ini. Ustaz. Kita doa ringkas daripada Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufr wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami,
ampunkanlah segala kekurangan dan ketelanjuran sepanjang majlis ilmu ini berlangsung ya Allah. Rahmatilah seluruh warga pencinta-pencinta ilmu yang sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan imannya. Peliharalah kami ya Allah daripada musuh yang nyata ini, iaitu iblis dan juga syaitan ya Allah, daripada kami terdorong akan bisikan-bisikan jahatnya ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada ustaz kerana sudi mengupas topik kita pada hari ini berkaitan dengan bisikan iblis. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, esok 17 Ogos bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1441 Hijrah, Tanyalah Ustaz kembali menyambung kupasan surah Qaf. Ikutinya bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Farid Ravi Abdullah dan juga Da'i Hakim yang akan mengupas ayat 31 sehingga 38 surah tersebut. Jadi akhir kata, biasakan pembudayaan norma baharu bersama kita hentikan wabak COVID-19. Semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.